الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memohon, mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat iman, Islam dan ihsan yang Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita, dan mana dapat sama-sama Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana untuk mengerjakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. 78 Bismillah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, masuk lagi pembicaraan kita tentang adab tidur. Tidur pun dia ada adab jugalah. Mudah-mudahan kita tidur saat itu sentiasa dalam barakah. Kiranya kalau Allah Ta'ala takdir kita hidup balik atas dunia dalam keadaan ada keberkatan, sentiasa ingin melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu. Apa dia? Iaitu alat bersiwak. Apa dia? Seperti berus gigi dan seumpamanya berus gigi. Jadi sebelum tidur tadi itu kena mempersiapkan miswak, yakni alat bersugi. Dan katanya lagi, dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci, dan berazamlah ketika hendak tidur untuk engkau bangun di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Setengah daripada adab orang yang tidur, nak tidur ni, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau orang tu nak jadi seorang orang abid, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah dia menjaga adab. Dan seperti mana kata para alim ulama, seseorang itu akan menjadi jahat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila jahat adabnya dengan Allah Ta'ala. Dengan adab dengan Tuhan ni, dia tidak buat baik. Dia su'ul adab, jahat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak pelihara adab, tak jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala.
Nah sebab itulah tidur pun beradab juga. Kena ada adab je. Maka sebelum tidur dia kata hendaklah engkau mempersiapkan miswak, buh gigi lah. Ataupun seumpama buh gigi seperti kayu arak. Kayu arak ni apa dia? Kayu hak kata kita pergi beli apa biasa kalau tengok orang tabligh duk pakai. Kayu hak sebatang tu. Maka apa tu pakai kayu arak. Yang mana asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kayu tu. Maka sebelum nak tidur hendaklah katanya nak berus gigi, gosok gigi, apa yang banyaklah fadilatnya. Kelebihan setengah daripadanya membersihkan dengan bersiwak bersugi ni, dia mendapat membersihkan akan mulut, akan gigi daripada segala kekotoran. Dan disunatkan lagi bersugi ni banyaklah pada tempatnya. Setengah daripada sebelum kita nak semayang, hendaklah kita bersiwak dulu, bersugi dulu. Belum nak mari semayang sana itu. Kerana Nabi kata rak'atani bisiwakin, bermula 2 rakaat dengan bersugi. Khairum minas sab'ina salatin, terlebih baik daripada 70 rakaat. 70 rakaat orang semayang yang tidak bersugi, kata Nabi. Tak sugi apa, tak gosok gigi lah. Dia semayang tapi tak gosok gigi. Semayang hal keadaan gitulah. Tapi sah semayang. Lagi mana semayang sah. Lagi mana tak ada makanan-makanan yang lekat celah gigi, kalau itu telang pada semayang tu batal semayang. Tapi tak ada apa panggil, tak ada benda lah. Tak ada perkara hak panggil membawa ke batas semayang, tak ada. Cuma dengan asbab bau mulut. Mulut tu bau busuk dengan keadaan lama. Maka kata Nabi, orang yang semayang dengan 70 rakaat nak dibandingkan 2 rakaat semayang yang bersugi ni, tu terlebih baik. Maknanya ni segi pahala ni tak boleh nak tanding lagi orang hak semayang 70 rakaat dengan orang yang semayang 2 rakaat dengan bersugi. Tak, besarlah fadilat kelebihan orang yang bersugi, orang yang bermiswak. Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Mana? Yang ni sebelum daripada nak tidur kena sedia air. Mana? Untuk kita berwuduk. Abang tidur dalam keadaan ada wuduk. Apabila tidur ada dalam keadaan wuduk, seandainya sekiranya kita mimpi pada ketika tidur tu dalam keadaan wuduk, maka mimpinya itu sebenarlah. Tetapi kalau tidur hak tak ada air semayang, terkadang tak sebenar, datang daripada tipuan daya syaitan. Terkadang tidur tadi tu bermimpi dengan berbagai-bagai perkara. Tak benda hak tak molek, benda hak menakutkan, mana punca daripadanya tidak membersihkan dirinya sebelum dia tidur. Bersih ni, bersih daripada segala hadas, ambil air semayang dulu. Maka tidur dalam hal keadaan ada air semayang. Jangan aktibal lepas tidur dah. Bila tidur, dia ada tidur ni, bila kita tidur dia ada satu perkara yang bawa dia batal semayang. Kita ambil semayang, baca semayang, kita tertidur. Dan tidur ni setengah daripada perkara yang boleh bawa batal semayang. Mana kata tidur ni pasti nera lah. Kalau tidur ni dah apa lagi, hak tak bolehnya nera. Tidur ni pejam mata orang kata tidur dah, tapi nera tak nera ni. Tapi kalau tidur ni nera, apa nera tu? Apa panggil bila kata bila tidur nera ni, mana apa panggil dak ingat ke benda dah. Orang cakap benda pun dak ingat, apa panggil hilang akal dah pada ketika itu. Maka kalau sekiranya dia tidur dalam keadaan wuduk, maka batal lah semayang dia. Tetapi kalau tidur yang tidak membatalkan semayang, tidur dalam keadaan duduk. Apa panggil hak rapat papan punggung, kita duduk sela, papan punggung rapat. Tak tidurlah lama mana pun, ni tak jadi batal semayang. Tak, kalau ditakdirkan kita ketuk sekalipun, apa kita tak tahu. Tak batal kat semayang, tak tahu kata ketuk benda tak. Tapi kalau tidur baring, ni batal tu. Tetapi apa tidur dalam semayang ni, yang sebelum kita tidur kita ada air semayang dulu. Dan katanya lagi musannaf rahimahullah taala,
Siapkan air untuk engkau bersuci. Mana tu ambil semayang lah, ambil air wudu. Sunat. Dan berazamlah, panggil niat, keazaman yang kuat di dalam diri kita. Hendak tidur itu apa? Untuk engkau bangun di tengah malam. Kita tidur, kita azam dalam diri kita, dak, ya Allah, bahawasanya hamba-Mu tidur malam ni, berilah kekuatan kepada hamba-Mu ni supaya dapat bangun tengah malam berqiyamul lail kepada-Mu, dan untuk bermunajat kepada-Mu, dan untuk beruzlah kepada-Mu, dan untuk sentiasa berkhalwat, sentiasa untuk ingat kepada-Mu di tengah malam itu. Sebab tu kita kena azam, kena niat dalam hati kita supaya kita ni nak bangun tengah malam. Maka kalau seandainya dak bangun juga, niat dah, azam dah nak bangun ni, bagi dalam diri ni, kalau boleh tidur malam ni mana-mana nak bangun lah. Tetapi akhir sekali kejut-kejut lah subuh dah. Bukan dengan usaha kita, bukan kita tak mau bangun, memang niat nak bangun sungguh, tapi tak terbangun. Maka ni dapatlah pahala seperti semayang juga, pahala orang semayang tahajud. Tapi kalau sekiranya bangun dah, berapa? Berasa nak kecing. Bangun tengah malam kecing, lepas tu tidur, niat tu pakai tak? Tak pakai. Sebab apa panggil, bukan kerana bila kita bangun dah, kita tak buat benda amalan tu. Tapi ke mana-mana pun, bila tidur kita kena ada azam untuk kita bangun berqiyamul lail di tengah malam. Kerana bahawa tengah malam ni lah, panggil permohonan seseorang hamba Allah Ta'ala ni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatahajjat bihi nafiyatan lail, dan asa rabbukum mahmuda. Bahawasanya tahajud berqiyamul lail di tengah malam itu, orang yang apabila dia bangun tengah malam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan letakkan dirinya di dalam maqam mahmud, maqam yang terpuji, maqam yang tinggi. Maqam ni pakat kalau kita kalau boleh pakat Datuk Allah tak suka boleh halau 5,000 sebulan, suka tu hak dunia. Hak ni hak Allah Ta'ala janji. Hak ni hak dunia ni kejap je, boleh lama-lama habis rasa raja dak kenang, buang tak ada benda dah, kosong alih benda satu. Tapi kalau orang yang sentiasa ni ada pun sembahyang tahajud ni, Allah Ta'ala nak letak orang ni pangkat mahmud, pangkat maqam yang tertinggi, yang terpuji. Mana? Maqam sama dengan maqam para awliya illah, maqam daripada wali-wali Allah, orang yang tinggi. Orang panggil orang lebih dah. Orang panggil bila orang lebih ni, orang yang terkenal lah. Siapa dia? Tak mahu kita orang kenal. Kalau orang nak kenal belaka, orang pergi situ, sehuruh kerana bahawa itu satu perkara yang digemari oleh manusia apabila dikenali oleh orang. Orang buat ni nak kenal ni macam-macam. Nak kenal tu, nak kenal produk dia lah, buat macam-macam. Buat gaya macam-macam. Ni salah satu dak kena. Kadang-kadang buat sana tu, pakai ni panggil, pakaian tu dak munasabah dengan barang. Barang kecil je, tapi nak boleh promote barang tu panggil. Barang ni panggil nak promote sabun muka je, tapi habis pakai ni dak munasabah dengan sabun muka. Mana panggil nak goda orang sana tu supaya nak naik view, nak naik supaya orang ingat produk dia. Mana supaya orang nak kenal. Ni tak boleh, ni haram. Kalau seandainya boleh rezeki yang tidak ada berkah, ada barakah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni perkara-perkara yang tak molek ni. Biarlah kita berniaga ni dalam keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Ada keberkatan walaupun tak banyak. Walaupun amalan tak mana, rezeki tak banyak mana, tapi kehidupan ada berkat. Boleh juga berduduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh dah ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panggil kerana itulah kita nak menghadap kepada negeri yang kekal abadi. Ada pun orang yang sembahyang tahajud, Allah Ta'ala kata dia akan letak pada makam yang terpuji, makam yang tinggi. Bila dengar makam tinggi ni nak belaka. Sebab itulah
Mana setengah daripada kelebihan di dalam kitab Durratun Nasih, dia menyebut setengah daripada kelebihan orang yang sembahyang tahajud ni, mana iaitulah Allah Ta'ala akan capok di dalam diri orang apabila melihat dia ni berasa hebat. Orang biasa je, kerja kontraktor je, tapi orang tengok ni Allah berasa hebat. Kerja dia kita tukar rumah je. Nah, kerja biasa tapi orang tengok ni berasa hebat dalam diri. Orang hebat ni, rasa geru je. Mana? Kerana orang dia ni melazimi dengan sembahyang tahajud. Tak? Tapi jangan kita minta lah. Tak, aku rasa nak bagi orang hebat, malu aku belaka buat macam ni, aku tak ada ikhlas pula. Tak ada ikhlas, tak guna kau ibadat. Tapi noyaknya bila orang buat ni, sebab tu para alim-alim ulama, para aulia-aulia, bila melakukan solat malam, nak kelebihan Allah Ta'ala, mana lebih daripadanya, tak, orang berasa hebat, orang berasa takut dengan dia. Bahkan musuh-musuh Allah Ta'ala pun berasa takut. Mana kelebihan daripada orang yang sembahyang tahajud, orang berqiyamul lail. Dan lagi pula Allah Ta'ala akan beri kepada seorang itu, mana mukanya akan berseri. Orang tengok Allah cerah molek muka ni. Tak, tuang ni nampak dok cerah mana gelap. Tapi bila tengok berasa cerah, cahaya tenang je berasa tengok dia. Mana tengah daripada orang yang melakukan amalan tahajud ini. Banyaklah kelebihan nak sembahyang tahajud. Hak ni kita tak kena minta lah kita buat dah. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, hak dia mari sendiri. Benda Allah Ta'ala janji dah akan dapat benda ni. Buat benda kita minta ni. Kita buat sudah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka benda-benda kelebihan tu automatik ni mari dengan sendiri. Tapi kalau kita buat sana tu apa? Nak bagi orang kata hebat kita. Nak bagi supaya muka ni jadi cerah. Tak, bila orang tengok berasa gerung, habis tak ada ikhlas. Tak ada benda satu lah, amalan tak ada terima Allah Ta'ala. Sebab itulah dia kata bahawasanya kita kena azam untuk qiyamul lail, tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sembahyang tahajud ini ialah sembahyang solat malam ini ialah perkara yang muakkadah, perkara yang dituntut, sunat yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal sebagai hayat di ketika dia hidup. Kerana malam ni apa panggil, bahawasanya seseorang itu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kalau siang hari boleh jadi sibuk, nak acu nak buat ibadat sikit siang hari, kering-kering orang telefon. Allah bagi pula, kena pergi pula. Tak ada. Ada pun malam tak ada dah. Tapi kalau malam orang telefon orang teruk dia ni. Nak panggil mana? Minta tel tu. Kerana malam ni goleknya dah orang tidur kok, ada cara dah. Tak, jarang orang sangatlah nak telefon tengah malam ni. Nak sibuk tengah malam ni. Bermalam ni apa panggil istirahat. Allah Ta'ala menjadikan malam untuk kita rehat. Dan rehat ni mana? Untuk kita bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula azam ketika hendak tidur itu untuk engkau bangun di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam. Maka hak tengah malam hak paling afdalnya mana? Sepertiga malam. Sepertiga malam ni ambil start daripada mana? Pukul 7 maghrib. Sepertiga malam ni lebih kurang dalam pukul 4 atau pukul 3. Ni ibadat yang mana yang paling afdal di tengah malam. Sebab situlah orang dia orang-orang yang sentiasa mana, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada orang yang akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zillu, dak hari yang tiada ada naungan mana di padang mahsyar esoklah. Padang mahsyar ni tak ada naungan, tak ada teduhan. Dan malaikat setengah daripada golongan yang akan dapat teduhan arasy Allah Ta'ala, mana iaitulah seorang lelaki yang menangis di tengah malam ni. Menangis apa? Tinggal kasih dah. Menangis apa? Allah kau panggil kita dia 5 tahun dah dia lari. Tu tak kira tu. Nangis apa? Allah mungkin mutu bahak orang dah. Jadi nangis apa? Kerana kasih pada Allah Ta'ala, kerana dosa kita dah. Menangis pasal tu lah.
nak menangis kerana dosa Allah banyaknya dosa. Siapa menitih air matanya kerana tiap titisan air mata yang jatuh ke bumi dengan sebab penyesalannya kerana dosanya, maka dapat memadam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata? Mana dapat memadam ni? Mana seseorang itu akan jauh daripada masuk neraka Allah Taala. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa, seolah-olah kata Nabi, orang yang bayi yang baru lahir. Nak taubat daripada taubat sungguh-sungguh dan tidak mengekali buat dah benda tu, maka seperti bayi tak ada dosa sikit habuk pada dia. Sebab itulah dia kata suruh kita banyak tahajud tengah malam. Mungkin sini bangun belaka tu. Bangun belaka ni. Tengah malam ni. Baguslah. Kena bangun bagi tahajud. Walaupun apa sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat kita sembahyang tahajud. Mana sebelum daripada waktunya, selepas daripadanya tengah malam. Kalau lepas isya tak jadi. Dan sebelum daripada tidur, lepas tidur tangguh sekejap. Daripada pukul 12, pukul 1. Tu bagi tahajud. Dan akhir habis waktu subuh. Rabang subuh habis dah tahajud. Kalau imsak ada lagi. Awak kata imsak ni, dah boleh makan dah imsak dah. Tak boleh makan ke mana ni? Imsak ni apa panggil amaran, lampu kuning. Tafil light lampu kuning. Boleh jalan lagi tapi beringat dan yang warna merah ngejut berit orang. Maka abang imsak ni, mana kata waktu ni kalau nak main tahajud boleh lagi. Selagi mana tak masuk waktu subuh. Di tengah malam dan sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu pembendaharaan dari pembendaharaan kebaikan. Satu pembendaharaan, mana satu perjalanan. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan pembendaharaanmu untuk menghadapi hari kepakiranmu. Mana? Banyak jalanan. Sebagai penemang untuk kita di akhirat esok. Sebab tu dia kata bahawa merupakan satu pembendaharaan daripada pembendaharaan kebaikan. Jalan nak menuju kepada kebaikan inilah dengan sembahyang tahajud. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan pembendaharaanmu, kebaikanmu itu untuk menghadapi hari kefakiranmu. Mana hari fakir? Hari esok. Kerana katanya bahawasanya orang yang mana yang tidak setengah daripada orang yang tidak memelihara dengan mengerjakan sembahyang tahajud ni, iaitulah setengah daripada orang yang akan dapat, setengah daripada orang yang fakir di akhirat, orang yang tidak memelihara daripada sekian mulai. Orang yang tidak sembahyang tahajud, setengah daripadanya mana akan mendapat kefakiran esok. Orang fakir ni miskin lah. Miskin. Maka hendaklah dia kata untuk menghadapi hari kefakiranmu, mana akhirat esok. Kalau fakir di dunia tak apa, ada orang tolong lagi. Tak fakir miskin tak ada harta benda, tak jumpa YB saing boleh lalu. Tak batuang. Kalau tak bagi pun kena kata sikit. Oyak pun bagi lalu. Tapi kalau di akhirat fakir, tak ada benda dah nak minta dengan siapa. Tu terpulang pada amalan kita. Amalan kita lah nak bawa, bekal kita lah nak bawa. Dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak berguna bagimu apabila engkau telah mati. Sebab tu dia kata harta dunia ni tidak ada sedikit pun berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dah mati kau ada guna dah harta yang kita buat cari lama ni. Dak rumah besar, dak dalam sebuah syair kata rumah besar, rumah besar kampung luas ada ia, akhir sekali tinggal juga akan dia. Apa syair bahasa Melayu. Dia kata rumah besar, kereta besar, bini besar, semua besar belaka. Dia miliki atas dunia ni. Semua tu akan tinggal bila mati kau tinggal belaka. Kalau bini kau tinggal tok lelaki tak cukup edah, nikah lain tak sama dah.
Nah, kalau kata bini mana lelaki bini mati, tok lelaki esok cari hak lain dah Nah, dak dam dia. Mana ayatnya harta dunia tak ada mana tidak ada faedah pada kamu, tidak berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dah mati tak ada dah. Rumah besar pun boleh ke anak-anak lah. Bukan kata bila rumah besar ni ada juga boleh bawa pergi mana pergi dalam kubur, tak boleh juga. Ada kereta pun mewah-mewah pun tak boleh pergi juga. Maka perkara tu tidak ada guna setelah mereka mati. Yang berguna pas mati apa dia? Iaitulah amalan kita, amalan soleh. Amalan kita sedekah pada orang, amalan kita solat, amalan sunat, amalan tahajud, zikir kita, baca Al-Quran kita, menuntut ilmu, belajar, menghilangkan diri daripada kejahilan itu yang nak bawa akhir esok. Hak lain semua ni motor kereta habis, tanah 14 hektar habis, tak ada tinggal belaka. Tapi kalau perkara harta tu ya banyak infak ke jalan Allah Taala, jadi modal pula, untung. Harta banyak gini kelebihan, dia infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi payahlah nak buat tu. Cakap boleh, nak buat Allah buat ni. Sebab itulah kita ni kena sentiasa dengar nasihat. Mudah-mudahan Allah Taala terbuka pintu hati kita, rasa nak buat ibadat walaupun berasa ni malas lagi tapi semua duk dengar Allah mari supaya Allah Taala kita berdoa bela-bela kita berdoa ya Allah tunjuklah berilah hidayah pada aku ni hak benar hak dengar ni benda perkara kebaikan hadismu yang diriwayat yang daripada hadis Nabi yang diriwayat daripada para alim ulama. Tolong hamba ni boleh buat. Kena ada orang panggil azam ke azaman minta dengan Tuhan kekuatan. Kerana kita la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya. Tak ada daya, tak ada kekuatan. Duk orang panggil duk lari dah tak amuh dah buat benda ni. Tapi terjatuh juga nak buat kan. Tak ada daya melainkan Allah Taala. Kita mengharap pertolongan daripada Allah Taala. Supaya Allah Taala buka pintu hidayah pada kita. Untuk buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ikut, untuk buat amanah, untuk menjaga adab-adabnya. Begitu. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Orang panggil ni doa sebelum kita tidur lah. Mana? Ni doa panjang lah. Biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Pendek je. Tapi kalau nak lebih lagi, mana? Ini doa yang dianjurkan daripada Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Dia kata ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini. Kita letak lambung kita, mana orang panggil lambung ni lah. Apa kita nak tidur ni, panggil lambung ni, kita nak tidur baring tu. Maka dia kata aku letakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Maka ampunilah dosa-dosaku. Minta Allah baru kita kena pertama sekali sebelum kita nak tidur ni, minta Tuhan minta apa dosa. Ya Allah ampunlah dosa aku ni, kita tak tahu. Dan adakah kita tidur ni mana tidur terus ke ataupun dibakit semula, tak tahu. Benda tak tahu. Benda boleh apa, segala kemungkinan akan berlaku. Segala kemungkinan akan berlaku. Mana sama ada orang bangun. Ada orang tak bangun sudah nu alam lain dah. Alam mana? Alam akhirat dah. Duduk alam barzah dah. Lepas tu kita minta dosa, minta apa Allah Taala ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, dan dari kejahatan segala makhluk
yang melata di atas muka bumi ini, yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah atas jalan yang lurus. Mana minta pelara daripada segala binatang-binatang hak duk melata atas muka bumi ni. Mana kita tidur banyaklah dengan semut, dengan lipah, dengan lipang ke benda. Minta Allah berlindung. Sebab itulah kita bila tidur ni, sebab apa? Dah kita ni banyak rongga-rongga terbuka dah. Linga, buka, gohong. Tak ada orang bila tidur pekuk linga ada. Tak, hidung pun buka dah. Apa ada tutup kat mati ya. Tapi sebab apa? Bila kita tidur, tak abang semut tak masuk dalam hidung. Tak, lemut tak masuk dalam linga. Mana setengah daripada kerana kita bila kita tidur ada duk jaga kita tu malaikat rahmat. Malaikat rahmat ni duk jaga benda ni tak boleh masuk. Sebab tu bila malaikat duk jaga ni, dan sebab tu kita kena minta pada Allah Taala supaya dilindung. Tak boleh buat setengah daripada perkara yang menghalang daripada malaikat rahmat masuk rumah ni. Mana? Iaitu ada patung-patung berhala. Tak patung-patung lah. Tak lukisan patung-patung. Tak gambar-gambar binatang. Hal ni menyebabkan mana menyebabkan terhalang daripada malaikat rahmat. Tapi malaikat kiramah katibin ada situ lah. Jangan kata pula tak mau bagi malaikat tulis nak gana awak buat gambar anjing dalam rumah. Tak boleh buat gambar gana pun ada situ lah. Cuma dak masuk rumah ni malaikat rahmat. Tak mana kata rumah tu tidak ada rahmat. Tak ada rahmat lah. Bila tak ada rahmat tu macam-macam bala mari lah. Tak rumah tu mari ngusik lah, hatu lah ada belaki. Nak warna anak menangis semua ni. Macam-macam duk ada belaki pun dalam rumah. Adanya dengan gambar anjing ni. Ada dengan benda banyak lah. Nak gambar-gambar binatang. Kalau nak okey yang mana ada okey yang aku yang binatang dia ada dalam rumah menyebabkan mana patung-patung bapak patung teddy bear nak ubuh dalam rumah. Ni bukan anak anda. Bukan anak dah panggil mak anak ni. Nak makin main so apa tu. Ni menyebabkan mana terhindar daripada malaikat rahmat. Sebab tu kita kena pelihara kepada Allah Taala, peliharalah dia seperti engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Mana iaitulah dan dari kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah atas jalan yang lurus. Dan Allahumma anta awwalu. Sambung lagi. Habis ni. Panggil doa ni, panggil doa panjang mana kalau kita biasa ingat duk mulut lah. Panggil benda-benda hak dah biasa kau pendek tapi kalau duk biasa kau Allah panjang ni. Fatihah panjang. Nak kalau duk biasa kau padahal pendek aja. Kalau hak biasa baca. Sebab tu benda buat ibadat kena biasa. Dah lama-lama ia jadi mana bila dia biasa, situ dia akan jadi jelira berasa. Mana orang panggil paksa, lepas paksa jadi biasa. Lepas biasa, mari berasa orang panggil sedap. Mana mari terasa sayang bila tinggal doa ni. Bahasa nak baca semua. Allahumma anta awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Ni doa dia lagi. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu selepasmu. Mana kata Allah Ta'ala yang akhir ni, habis dah semua makhluk Allah Ta'ala situ lah. Mana Allah Ta'ala sejada tak ada dah. Mana orang lain tak ada belaka dah, tinggal Tuhan je. Sebab tu bila dah Allah Ta'ala tiup satu kala yang pertama, kala yang pertama habis hacul lebu belaka. Sebelum nak bangkit kepada masyarakat, Allah Ta'ala kata ana rabbu man ana. Tak, ma rabbu, siapakah Tuhan kamu semua. Tak, nah Allah Ta'ala ana.
dak bahawasanya akulah Tuhan kamu pada hari ini. Habislah makhluk tak ada dah. Tuhan lah hak paling akhir sekali ada. Akhir ni mana kata dia lah dak akan dak mati dan dak hidup. Dan lagi pula dia kata bahawasanya dan engkau lah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau lah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Engkau lah yang zahir, yang terang benerangmu lah, yang batin, yang tersembunyi pun mulah juga. Zahirun wa batinun, dak perkara-perkara zahir, maka terang benerangmu lah. Hak sembunyi susut pun mulah juga. Mana hak nampak ni mulah yang beri nampak. Hak sunyi dalam hati ni mulah hak tahu. Bagi ibadat dalam hati ni tak ada orang tahu. Batu orang perkara-perkara dalam hati ni, nak kita ibadat kita hak sembunyi, hak sir dalam hati ni, hatta malaikat pun tak tahu. Hanya apa dia? Hanya kita dengan Allah Ta'ala saja. Batu ada satu pekat orang nak temu naik daripada amalan ni, bila naik dengan Allah Ta'ala, mana orang amal hebat ni nak orang panggil naik tingkat pertama sampai tingkat tinggi sekali. Bila naik tingkat tinggi sekali, malaikat kata orang ni memang amalan yang hebat belaka. Semua malaikat kata hebat belaka amalan. Tapi Allah Ta'ala kata kazbun, anta kazib, bohong kata. Bukan amalan dah. Buat suatu perkara bukan kerana aku. Tidak ikhlas. Bukan kerana aku, tapi kerana benda lain. Sebab Allah Ta'ala tahu. Hak susuk sembunyi pun Allah Ta'ala tahu. Sedangkan malaikat tak tahu pun. Kata you riak. Riak ni malaikat tak tahu pun. Lah, nampak molek bagus buat ibadat. Rupa-rupanya Tuhan tak terima ibadat dia. Ni kita takut ni. Takut sangat kalau Tuhan tak terima ibadat. Takut sangat kalau Tuhan tak terima amalan kita. Ni paling takut. Kita dok buat selama ni lama ni, Tuhan tak terima. Allahu Rabbi, tak jauh lah. Dan lagi pula dia kata, dan engkau lah Allahumma anta khalaqta nafsi. Sama. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha waghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, engkau yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikanku, maka berserahlah kepada kamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. Jikalau engkau mahu mematikannya, maka ampunilah baginya, dan jika engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah dia seperti engkau memelihara hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, aku memohon akan engkau akan kemaafan dan keafiatan. Ni doa ni tamu baca boleh baca ke Arab pun, baca ke Melayu tak apa. Kita baca Arab dak pandai. Baca ke Melayu. Ya Allah, dah reti. Tapi kalau bab sembahyang tak boleh bab sembahyang Fatihah, wah dak pandai kita Fatihah nak baca ke Melayu. Tak boleh. Malaikat kalau orang ni memang betul-betul memang mulut dia tu memang belajar dah. Mendengar bukan dengan suara dia tu belajar dah habis reng dah. Tu baca gitu ni di nak buat orang ni dah. Tak memang benak piar sungguh tu. Memang katok dengan besi pun gigih gak macam gitu dah. Habis dah. Ndak boleh nak orang ni dah. Ni di kalau ni doa ni tak apa, kalau kita tak betul pun baca Melayu pun tak apa diterima dah. Allah Taala mendengar dah. Allahumma ayqidhni min habbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbi a'mali ilaika hatta tuwarribani ilaika zulfa wa tub'idani min sakhatika abdan as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajibali. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu. Bang ini apa doa nak kejut ni? Ni molek ni. Belum kita tidur kita baca doa ni. Mana? Kita niat nak bangun berapa? Bangun awal pukul. Tapi beza kalau niat janji dengan orang ni, nak ya mari lalu. Memang dak baca doa pun apa mari lalu. Janji ni
Okey, malam ni pukul 3 pagi kita naik KL. Dah ada kerja memang bangun confirm. Tak bangun sungguh. Dah. Kerana syaitan ni pandai. Kalau bab-bab dunia ni memang bangun lalu. Kalau bab ibadat, tak usah nak kata dah boleh terbangun 3, memang dah bangun dah berat. Bahkan bangun pula panggil bila bangun kejut selalu. Tak bangun-bangun, mana-mana siap-siap pergi selalu. Kalau bab benda jahat, bukan benda jahat. Benda hak panggil tidak berkaitan dengan ibadat. Kita pergi mana-mana tu bukan benda jahat. Benda hak tak berkaitan dengan ibadat ya selalu. Kalau buat berkaitan dengan ibadat, tunggu bangun dah pun berasa berat, mata ni Allah macam kena teri rasa mata ni okey. Waktu pun kecil pun belah-belah pejang mata. Tak masuk dah tahu lah tidur balik. Nak ayat je. Dan katanya lagi bahawasanya dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu. Ya Allah, jagakanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu. Mana jaga sebaik-baik masa ni? Qiyamul lail lah, tahajud. Supaya Allah Ta'ala jaga. Dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu dan engkau jauhkan aku dari kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan diriku, maka engkau memberi akan daku, dan aku meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan dikau, maka engkau perkenankan segala doaku. Ni mana ayat lah. Iaitulah doa sebelum kita nak tidur. Tapi kalau nak baca doa pendek pun tak apa. Tapi hak ni orang panggil sekurang-kurangnya pun kena ada juga. Bila kita dengar satu perkara dah amalan, mana kena juga bawa sekali sehidup pun apa dah. Mudah-mudahan amalan tu dia kata orang ni dulu sebelum tidur dia ada amal ayat ni. Mana kadang ayat tu akan jadi saksi depan Allah Ta'ala. Dia dulu ada baca sungguh benda ni, amalan ni. Walaupun kita dah ingat dah tahun lama dah baca sekalinya. Betul lah. Panggil benda ni bila kita buat satu amalan sunat ni walaupun sekali, mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setelah itu hendaklah engkau membaca ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai habislah. Dan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sampailah ke akhir surah Al-Baqarah. Ni apa ayat ngelah surah Baqarah ni. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Nak apa orang awak tahlil biasa baca ni. Panggil tamat kita baca di dalam belum nak tidur. Mudah-mudahan panggil ada keberkatan ketika kita tidur sana itu. Kita tidak tidur bersama dengan syaitan dan iblis. Kerana panggil syaitan apabila seorang bangun daripada tidur 3 perkara. Syaitan ni tengah 3 perkara. Orang panggil 3 perkara, orang panggil 3 ikatan. Syaitan ni dia akan ikat 3 ikatan pada tubuh manusia bila seorang bangun daripada tidur. Maka nak buka ikatan tu mana? Yang pertama hendaklah dia baca doa. Baca doa, alhamdulillah ahyana ba'da ma amata wa inna nusyur. Baca doa. Maka terlepaslah satu ingatan. Allah rasa doa lagi, baca doa. Buat benda pula. Maka bangun. Mana? Berwudu. Ambil semayang habis. Maka lepas ambil semayang, ada lagi ikatan. 3 ikatan. Maka hendaklah dia semayang 2 rakaat. Bila semayang 2 rakaat, maka terputuslah segala ikatan. Saat itu ikatan syaitan. Kerana panggil syaitan ni diikat mana? Supaya nak berat orang ni buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan katanya lagi bahawasanya hendaklah lepas daripada dan surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Seperti yang kata Nabi, kata Aisyah, wahai Aisyah, hendaklah kamu apabila tidur, hendaklah kamu mengkhatam akan ayat Al-Quran. Itu khatam. Khatam dah ambil daripada Al-Fatihah sampailah Abin Nas. Tak khatam dah 30 juzuk sehari semalam. Tak, ai kata memang tak khatam. Tak, nak boleh berhabis pun kalau orang paling lacur pun nak juzuk sejam. Orang panggil lacur sujud sejam. Dah ni kalau hak dak orang panggil hak biasa-biasa tak tahu lah.
Maka lagu mana nak khatam ya Rasulullah, kata Aisyah. Nak khatam Al-Quran ni tengah malam. Maka katanya Nabi SAW, hendaklah kamu membaca dengan 3 kul. Mana? Kul a'udzu, surah 3 Al-Ikhlas, 3 kali Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, baca 3 kali, pahalanya memadai dengan khatam sebuah Al-Quran. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu belum nak tidur, mana? Kamu khatam dulu Al-Quran. Dah kita nak khatam, kita dah pandai mana? Dah. Kalau baca Fatihah tu boleh lah. Kena surah Yusuf, habis ya. Dah tunggil langar dah tahu nak baca mana. Maka Nabi kata, mana dengan baca surah mana kul huwallahu ahad 3 kali, pahala 3 kul huwallahu ahad Al-Ikhlas 3 kali ni memadai dengan pahala khatam sebuah ayat Al-Quran. Dan katanya lagi bahawasanya surah Al-Falaq dan surah Bin Nas dan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk orang yang supaya apabila dalam kubur jadi ringan. Dari orang terhindar daripada azab kubur, tengah daripada itulah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Dan katanya, dan berusahalah supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam Allahumma fil ummati Muhammad Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.